persoalan. Objektif kajian 1. Mengenal arti hala tuju pendidikan dalam peran pembangunan pendidikan Malaysia dari 2013 hingga 2025. Objektif kajian kedua. Mengenal arti peranan guru dan pelajar dalam perkembangan pendidikan Malaysia pada abad ke-21. Objektif kajian ketiga. Mengenal arti cabaran pendidikan terhadap pembangunan insan dan negara Malaysia pada abad ke-21. Belajar dalam perkembangan pendidikan Malaysia pada abad ke-21 terhadap pembangunan insan dan negara. Peranan guru. Guru-guru perlu meningkatkan diri dengan kemahiran-kemahiran dahulu sebelum melaksanakan pengajaran dengan berkesan, kerana mereka berhadapan dengan murid-murid yang jauh berbeza dengan murid-murid masa lalu. Murid-murid pada abad ke-21 akan terdedah dengan maklumat yang diperolehi daripada berbagai sumber dan mempunyai kecenderungan untuk mengetahui dan bertanya dengan lebih mendalam. Guru-guru perlu mahir dalam bidang fizik, matematik, dan subjek bidang teknologi, bidang perubatan, dan kejuruteraan. Bahagian pendidikan guru telah memperkenalkan program belajar cemerlang CBC. Melalui program ini, pelajar yang cemerlang dalam matematik, kimia, biologi, dan fizik akan ditempatkan di beberapa buah kolej sebelum dihantar berkursus dalam bidang pendidikan luar negara. Jadi, dengan cara ini, 4 atau 5 tahun lagi, Kementerian Pendidikan Malaysia akan dapat melahirkan guru-guru yang betul-betul pakar dalam bidang-bidang tersebut. Peran pelajar. Pelajar pada abad ke-21 perlu mempunyai ciri-ciri seperti keyakinan tinggi, bersifat ingin tahu,
untuk kemahiran dalam berpikir, kemahiran fisik, berani bercuba, dan tidak menyoal berbeda dengan kepusatan teknologi yang semakin cepat membangun. Pelajar pada abad ke-21 seharusnya lebih profesional dan amat memahami tugas mereka sebagai pelajar. Cabaran pendidikan terhadap pembangunan insan dan negara Malaysia pada abad ke-21. Akses kepada pendidikan yang baik dan insan yang mahir ICT. Pendidikan perlu dikaitkan dengan senario semasa dan masa hadapan yang dapat dilihat daripada aliran pembangunan dan kemajuan teknologi semasa, khususnya ICT. Perancangan pendidikan umumnya perlu bersifat holistik, fleksibel dan dinamik supaya dapat membentukkan warga negara Malaysia yang diharapkan. Bangsa Malaysia dan semangat patriotisme. Rustam Anani mengatakan unsur-unsur penting dalam membentukkan bangsa Malaysia merupakan ciri-ciri kebumiputraan, peranan bahasa Melayu dan unsur budaya. Tambahannya, unsur budaya perlulah mempunyai satu titik rujukan yang menjadi ciri penentu kepribadiannya yang membezakannya daripada bangsa-bangsa lain dan dengan itu menjadi daya penyatuan di dalam Malaysia. Nisbah tidak seimbang antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan yang masuk IPT. Setiap tahun, setiap kali tiba sesi kemasukan pelajar baru ke IPT, isu ketidakseimbangan jantina menjadi antara topik utama yang dibincangkan atau diutarakan. Kebimbangan terhadap trend pelajar wanita yang menguasai IPT pernah disuarakan sebelum, apabila nisbah menunjukkan pelajar lelaki dan perempuan ialah 60 ke 40, iaitu 60% bagi pelajar perempuan dan 40% bagi lelaki. Tidak dapat dinafikan bahawa pelbagai punca telah menyebabkan fenomena ini berlaku. Langkah penyelesaian perlu diambil dengan segera. Masalah moral di kalangan pelajar. Mengukuhkan nilai-nilai mulia dalam kehidupan masyarakat Malaysia adalah amat penting bagi menenangi berbagai isu dan masalah yang dihadapi. Kenantusan nilai-nilai mulia merupakan salah satu sebab utama peningkatan sejarah keruntuhan moral dan krisis sosial yang begitu meluas dan sukar dibendung. Untuk ke arah dunia baru pada abad ke-21, kerajaan Malaysia perlu melakukan usaha untuk menyelamatkan generasi yang akan datang supaya tidak menjadi orang yang tidak bermoral. Kualiti sistem pemeriksaan. Sistem pemeriksaan di Malaysia perlu diubah supaya meraihkan pelajar yang cemerlang dalam semua bidang. Pendidikan pada hari ini masih tidak sempurna kerana masih terdapat pihak yang tidak memuas hati tentang sistem yang sedia ada. Sebagai contoh, masih ada pelajar membunuh diri kerana tidak dapat lulus pemeriksaan. Jadi, sebagai penambahbaikan kepada sistem yang sedia ada adalah perlu kerajaan membuat perubahan untuk menerima abad ke-21 yang akan datang. Inovasi langkah untuk mengatasi cabaran pendidikan pada abad ke-21. Menyelesaikan cabaran jurang akses kepada pendidikan dan mahir ICT. Antara langkah serta pendekatan yang harus dijalankan adalah dengan mempergiatkan lagi kempen kesedaran dalam penggunaan komputer dan juga ICT terutama di kawasan luar bandar, kawasan pendalaman dan perkampungan orang asli. Hal ini dapat membantu menyedarkan masyarakat Malaysia di kawasan luar bandar tentang kepentingan ICT serta faedah yang boleh didapati dalam penggunaan ICT. Apabila golongan masyarakat sedar tentang kepentingan penggunaan ICT dalam kehidupan secara semula jadinya, mereka akan memberi galakan kepada anak-anak mereka dan dalam
mempelajari tentang penggunaan ICT. Selain itu juga, pihak kerajaan harus menyediakan lebih banyak kemudahan dalam bidang ICT di setiap sekolah seluruh Malaysia, tanpa mengambil kira kawasan, jarak antara jenis sekolah dan memberi pendedahan kepada para pelajar tanpa mengira peringkat umur tentang penggunaan ICT. Bangsa Malaysia dan semangat patriotisme. Pada abad yang ke-21, kita patutlah mewujudkan bangsa Malaysia yang sebenar, bukan setakat kata kosong. Tanggungjawab yang paling penting dipikul oleh sistem pendidikan di Malaysia. Kerajaan perlu mewujudkan mata pelajaran yang sesuai kepada kanak-kanak sejak kecil lagi. Ajaran yang betul dan mesej yang betul perlu disampaikan kepada kanak-kanak supaya membina imej dan identiti bangsa Malaysia. Tanggungjawab kerajaan pula adalah memastikan tingkah laku anggota kaki tangan kerajaan adalah amanah dan cekap supaya tidak dijadikan gurauan orang ramai. Selain itu, ceramah dan rumah terbuka perlu sentiasa diadakan supaya memberi imej yang mesra rakyat kepada orang ramai. Yang menjadi perkara yang terpenting ialah kerajaan perlu merangka sistem pendidikan yang lebih maju dan sesuai dengan abad ke-21. Perkembangan politik, pendidikan, teknologi pada zaman tersebut adalah tidak boleh dicabar jika kami teruskan sistem yang sedia ada. Nisbah tidak seimbang pelajar lelaki di IPT. Pada abad ke-21, kita perlu mewujudkan keseimbangan antara bilangan pelajar lelaki dan perempuan di IPT. Kementerian Pengajian Tinggi perlu melangkah program untuk menarik lebih ramai pelajar lelaki meneruskan pengajian di universiti bagi merapatkan jurang dan membagi aliran nisbah tidak seimbang. KPT juga perlu melancar semula mata pelajaran di setiap universiti untuk memastikan lebih banyak kursus yang sesuai oleh pelajar lelaki. Selain itu, kerajaan juga perlu mewujud banyak lagi program pengajian di universiti seluruh negara. Hal ini dapat meningkatkan semangat rakyat untuk belajar. Tenaga pengajar juga perlu sentiasa dilatih dan dikawal kuantiti supaya kualiti pengajar dapat ditingkatkan lagi pada abad ke-21. Mengatasi masalah moral dalam kalangan pelajar melalui pendekatan akademik. Pihak sekolah boleh menambahkan aktiviti-aktiviti berteraskan akademik dan separa akademik seperti kegiatan kurikulum di sekolah. Begitu juga dengan perubahan-perubahan taktik pengajar seperti penggunaan komputer, video, bantuan alat pandang dengar dan teknik pengajar luar kelas. Hal ini kerana dengan mengalih fokus pelajar ke perkara lain dapat mengurangkan keinginan pelajar untuk melakukan perkara yang tidak bermoral. Mewujudkan sistem perundangan di sekolah. Peruntukan undang-undang di peringkat sekolah boleh menimbulkan rasa takut di kalangan pelajar sekolah. Hal ini kerana masalah moral ini memerlukan guru-guru untuk memerhati tingkah laku pelajar dalam tempoh masa yang agak panjang. Jadi, dengan undang-undang di sekolah dapat mengurangkan beban dan tanggungjawab pihak sekolah dan pihak ibu bapa dalam pengawasan disiplin. Kualiti sistem pemeriksaan.
Konsep pemeriksaan pada abad ke-21 perlu mengambil kira prestasi murid secara keseluruhan untuk mengukur perkembangan masyarakat yang lebih sihat, berdaya maju dan cemerlang. Di samping itu, ia juga dapat memberi peluang kepada setiap orang untuk mencapai rasa kejayaan dan penghargaan diri. Penutup, pelajar yang dihasilkan akan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani, bergantung kepada banyak faktor dan perlu melalui banyak dugaan di sepanjang jalan kehidupannya. Hanya terus berjuang dan tidak berputus asa saja dapat berjaya membangunkan bangsa dan membantu sebuah negara.